Jadi masuk saja bulan Safar mulalah berperang semula. Dan bulan Safar ini selalu dikaitkan dengan kecelakaan zaman berzaman. Sebelum lagi daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang bulan Safar akan dikaitkan dengan bulan yang membawa kecelakaan. Benda yang tak elok, benda yang teruk. Datang saja bulan Safar, maknanya datanglah bulan yang teruk. Macam itulah senang ceritanya. Kasih pada Tuan Pengurusi, seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah, mak kakak, muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pilih kita pada malam ini. Allah Taala letakkan kita di sini. Allah Taala kurniakan taufik pada kita dapat kita berkumpul di rumahnya dan kita dapat solat berjemaah bersama-sama. Semuanya adalah satu nikmat, adalah nikmat-nikmat yang Allah SWT kurniakan yang sangat besar pada kita semuanya. Walaupun dah selalu disebut, selalu diulang-ulang oleh para penceramah kita, para pengkuliah kita, bahkan ustaz-ustaz yang jadi ataupun imam-imam kita menjadi pengurusi majlis, semuanya sebut benda yang sama. Tapi memang perkara ini perlu diulang dan diulang lagi pada kita supaya kita sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lafazkanlah alhamdulillah, kan? Masuk saja ke masjid sebut alhamdulillah. Allah Taala kurniakan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah lagi. Jadi nikmat begini antara nikmat yang kita nak Allah Taala tambahkan pada kita dan berterusan sampai ke akhir hayat kita. Kadang kita cemburu tengok orang yang meninggal dunia dalam masjid tengah semayang, kan? Jadi kita doa dah banyak-banyak pada Allah, mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat itu pada kita sampai akhir hayat kita, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, tadi pengurusi pun dah mulakan sedikit intro pada tajuk kita pada malam ini. Dan tajuk kita ni tajuk yang agak kita panggil ilmiah. Jadi kita tak boleh nak mukadimah panjang-panjang sangat. Waktu isyak mungkin lebih kurang 40 minit aja lagi. Jadi kita usahakan saya upaya insya-Allah untuk kita dapat manfaat sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita ilmu yang bermanfaat dan kita dapat manfaatkan ilmu yang kita perolehi. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, bila hari ini lagi 10 hari lebih kurang lah kita akan masuk dalam bulan Safar. Hari ini dah 21 atau malam 21 Muharram. Jadi bulan Muharram kita tahu adalah bulan yang pertama dan bulan yang dipanggil sebagai bulan haram. Bulan Muharram adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala muliakan bulan-bulan yang tertentu, ada 4 bulan semuanya, bulan Rajab, bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. 3 yang berturut-turut, 1 yang berasingan. Jadi bermakna kita ni dah berada pada penghujung bulan-bulan haram. Bulan haram yang berturut itu Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Jadi kita dah dekat ujung lah. Dan asal kepada bulan-bulan haram ini juga, sebelum daripada kedatangan Nabi SAW, memang orang Arab biasanya mereka juga memuliakan bulan-bulan ini, mengambil sempena syariat yang telah ada turun-temurun daripada Nabi Ibrahim AS. Sebab bulan-bulan haram ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bukan kerana orang Arab memuliakannya, tetapi memang Allah Ta'ala dah muliakannya. Dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala nyatakan bahawasanya bilangan bulan itu ada 12, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Pada hari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, daripada 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Jadi maknanya memang Allah Ta'ala dah letakkan 4 bulan ini memang Allah muliakan. Cuma orang Arab Quraisy khususnya, dan bukan Arab Quraisy saja, bahkan semua ataupun kebanyakan mereka yang berada di benua Arab ketika itu, mereka memuliakan bulan-bulan ini dengan cara antaranya mereka tak berperang. Ada ceasefire pada bulan-bulan tersebut. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram ni 3 bulan yang memang mereka takkan berperang. Lagi-lagi bulan-bulan itu juga adalah bulan-bulan haji. Zulkaidah waktu orang pergi haji, Zulhijjah mereka menunaikan haji, dan Muharram mereka berjalan balik ke negeri masing-masing.
Jadi 3 bulan ini memang bulan yang dipanggil sacred months lah, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, dan memang mereka takkan berperang. Siapa yang berperang pada bulan-bulan ini dianggap sebagai perbuatan yang teruk sangat-sangat. Dan memang kita tahu juga orang Arab ketika itu memang senang untuk berperang. Bukan orang Arab saja, bahkan satu dunia memang macam tu. Senang sangat nak bergaduh, senang sangat nak berperang. Tak puas hati sikit, perang. Kan? Salah tengok sikit aja pun boleh berperang antara kabilah. Kan? Satu orang individu dengan satu orang lagi individu, tengok lain macam aja kan. Apa tengok-tengok, apa pandang-pandang, jom perang. Nah, macam tu je. Senang je nak bergaduh, senang sangat nak berperang. Itu mereka punya budaya dulu. Tapi bila sampai sahaja bulan-bulan haram, mereka boleh gencatan senjata, ceasefire tanpa perlu buat perjanjian apa-apa pun. Terus berlakunya gencatan senjata. Yang asalnya berperang, elok saja masuk bulan haram, terus boleh duduk sekali, minum teh sekali. Macam tu lah lebih kurangnya. Boleh duduk sama-sama dan sebagainya. Jadi, bila mereka mula perang balik, mereka akan mulakan peperangan balik pada bulan Safar. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Jadi lepas Muharram, Safar. Jadi bulan Safar dikaitkan dengan bulan yang mempunyai kecelakaan. Sebab tak ada orang suka sebenarnya peperangan ni. Berperang ni bukan satu benda yang menyeronokkan. Bukan benda yang orang happy, semua happy balik. Tak. Mesti ada kematian ataupun kecederaan ataupun kehilangan harta benda. Akan ada anak-anak yang menjadi anak yatim, isteri yang menjadi janda dan sebagainya. Jadi benda tu bukan benda yang disukai oleh fitrah manusia. Tetapi memang itulah budaya mereka. Jadi masuk saja bulan Safar mulalah berperang semula. Dan bulan Safar ini selalu dikaitkan dengan kecelakaan zaman berzaman. Sebelum lagi daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang bulan Safar akan dikaitkan dengan bulan yang membawa kecelakaan. Benda yang tak elok, benda yang teruk. Datang saja bulan Safar, maknanya datanglah bulan yang teruk. Macam itulah sebenarnya ceritanya. Lalu datang Nabi SAW dan Nabi menafikan kecelakaan itu ada kaitan dengan bulan tertentu ataupun sebab yang tertentu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih sangat-sangat. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini menunjukkan bahawasanya hadis ini diucapkan juga oleh Nabi SAW di Madinah. Sayyidina Abu Hurairah kemudian masuk Islamnya. Lalu apa kata Nabi SAW? La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ditambah pula wala nau'a wala ghula. Okey, apa maksud setiap satu perkataan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini? Pertama sekali, la adwa. Adwa maksudnya adalah kepercayaan orang jahiliyah yang mengatakan bahawasanya penyakit boleh berjangkit dengan sendirinya kepada orang lain. Okey, kita ambil dulu, tengok dulu semua hadis tu, lepas tu baru kita faham secara keseluruhan. Jadi Nabi SAW kata tidak ada adwa. Adwa maksudnya penyakit yang berjangkit. Kemudiannya Nabi SAW sebutkan wala tiyarata. Tiyarata maksudnya kecelakaan yang diambil daripada asalnya daripada perkataan burung. Tuyur tu burung. Tiyarah kecelakaan dengan sebab burung asalnya, ataupun apa juga kecelakaan yang datang dengan sebab-sebab yang tertentu, dengan binatang yang datang lalu, macam orang kita apa, kucing hitam lalu ke apa macam itulah. Okey. Kemudiannya wala hamata. Hamah, asal maksud hamah ini adalah burung hantu ataupun bumah. Tetapi dipahami juga oleh orang jahiliah, maksudnya kalau ada burung hantu tu maknanya ada kecelakaan lah yang akan datang. Okay, kemudiannya wala safar. Wala safar. Safar maksudnya bulan Safar. Ada sebagian ulama mengatakan maksud safar dekat sini adalah penyakit yang ada di dalam perut yang akhirnya membawa kepada kecelakaan seorang manusia. Kemudiannya wala ghul. Ghul ini hantu. Kalau kita terjemah mudahnya, ghul maksudnya hantu ataupun sejenis daripada jin dan syaitan yang akan menyesatkan orang dan menyebabkan orang binasa.
Kemudiannya dalam hadis ini juga sebut la sekali wala nau. Nau maksudnya adalah plural dia anwa, maksudnya bulan-bulan, ataupun kita kata apa benda tu yang tengok menilik ikut bulan tu, tengok bulan apa lahir kan, bulan ni datang macam ni, kalau datang ni macam ni macam tu lah, yang ada selalu dekat dalam surat khabar dulu kan. Selalu tengok je, oh dia kita dulu bintang kan, tengok pada bintang dan sebagainya. So termasuklah perkara-perkara tu, itu dipanggil nau dalam bahasa Arab. Okey, kalau kita tengok keseluruhan hadis ni, Nabi SAW letakkan sekali semua perkara-perkara itu, dan Nabi menafikan kepercayaan yang ada kaitan dengan perkara-perkara tersebut. Hadis kita perlu faham ikut cara para ulama yang mensyarahkan hadis, dan juga keseluruhan hadis, bukan ambil satu hadis terus kita bawa keluar kesimpulan. Sebab konsepnya dalam Islam, kita tahu bahawa hadis Nabi SAW ni sangat banyak. Kalau kita ambil satu hadis terus kita bawa keluar hukum, maka kita akan sesat. Memang macam tu. Memang tak boleh satu orang dia buka je satu hadis, ni Sahih Bukhari, buka terus ambil satu hadis. Boleh bahkan ada orang yang murtad dengan sebab itu. Nauzubillah. Jadi hadis bukan bahan bacaan dengan mudah macam tu saja. Ambil satu terus bawa keluar hukum. Lagi-lagi untuk mengeluarkan hukum hakam akidah, fiqh dan sebagainya. Banyak ada, bukan banyaklah, ada orang yang tersasar kerana sebab ini. Ada perkara yang boleh membezakan antara yang wajib dengan tidak, ataupun ada perkara yang menyebabkan batal akidah ataupun tidak. Bukan dengan senang-senang je kita jumpa satu hadis terus kita bawa keluar kesimpulan. Jadi kita memerlukan kepada para ulama yang mensyarahkan hadis. Itu cara kita dalam berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sebab ada orang yang dicuba buat macam tu. Saya ingat dulu kisah yang dinukilkan oleh seorang syekh di Jordan dulu. Dia ceritakan tentang anak murid dia yang sangat baik, orang kaya. Orang kaya baik, tiap-tiap pagi sembahyang subuh ada kat masjid. Dan orangnya memang ibadatnya rajin, pemurah. Tapi syekh ni perasan kawan ni tak pernah pergi haji. Jadi syekh ni bertanya kepada dia, aku tengok kau ni duit banyak, kau pula orang yang pemurah, kau rajin datang masjid, tapi kenapa kau tak pergi haji? Jadi jawapan dia kata, syekh, jangan cakap saya tak pergi haji. Saya ni orang lain pergi haji setahun sekali, saya pergi haji tiap-tiap hari, kata. Jadi macam mana kamu boleh pergi haji tiap-tiap hari? Dia kata dalam hadis Nabi SAW beritahu, siapa solat subuh berjemaah, duduk di tempat solatnya sampai naik matahari, dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudiannya dia solat sunat 2 rakaat, maka dia telah mengerjakan haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Nabi ulang 3 kali pula kata sempurna. Jadi saya dah sempurna mengerjakan haji tiap-tiap hari. Buat apa nak penat-penat macam orang lain pergi setahun sekali tu. Saya tiap-tiap hari buat macam tu. Dia cakap ni dalam keadaan keyakinan dia tau. Bukan dia nak buat main ke apa, tak. Sampai dia rasa macam dah tak perlu dah nak pergi haji ni. Dalam keadaan dia banyak duit, orang baik, bukan orang malas. Bukan saja nak cari excuse, tak. Memang orang rajin. Jadi kata rupa-rupanya dia salah faham pada hadis Nabi SAW. Baca satu hadis terus bawa keluar kesimpulan, maka akhirnya dia sendiri yang tersasar. Rugilah orang macam tu. Tapi ialah dah diterangkan oleh syekh itu, kemudian dia pergilah haji. Muncullah ada syekh yang membetulkan kefahaman dia. Jadi oleh kerana itu kita memang sangat memerlukan kepada panduan. Jadi dalam hukum hakam kita ada apa yang dipanggil sebagai fiqh. Fiqh ni memberitahu kepada kita macam mana hukum hakam berkaitan dengan solat kita, puasa kita, haji kita. Jadi jangan senang kita baca satu hadis terus kita bawa keluar kesimpulan, oh solat kau macam ni tak sah ni, oh solat kau macam ni betul dan sebagainya. Jangan. Kita ambil daripada para ulama fiqh. Ulama fiqh pun terangkan pada kita apa yang boleh, apa yang tak boleh. Macam tu juga dalam bidang akidah. Kita bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita rujuk kepada para ulama akidah yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Di Malaysia kita ni ada, bahkan di seluruh dunia sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah majoritinya bermazhab Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Maka rujuklah kepada para ulama yang bermazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bab akidah macam itulah konsepnya. Tapi tak apa, kita ambil macam mana cara faham hadis tadi.
Nabi SAW kaitkan dengan penyakit yang berjangkit dulu. Nabi sebut penyakit yang berjangkit, la adwa, tiada penyakit berjangkit. Kalau kita terjemah literally macam tu. Dalam masa yang sama, Nabi SAW sendiri juga yang mengajar supaya tidak dicampurkan antara binatang yang sakit dengan binatang yang sihat, supaya tak berjangkit penyakit-penyakit tu. Okey. Kemudiannya Nabi SAW juga yang bagi tahu orang yang sakit, yang kena taun, duduk baik-baik dekat rumah dia ataupun dekat negeri dia. Nabi SAW juga yang bagi tahu kalau dekat satu kampung tu ditimpa penyakit taun, maka jangan masuk ke dalam kampung tu, dan orang kampung tu jangan keluar daripada situ. Apa yang dipanggil sebagai kuarantin. So kuarantin dan sebagainya ni Nabi juga yang bagi tahu. Jadi oleh kerana itulah kita kata hadis kita tak boleh ambil satu je, lepas tu kita tinggalkan yang lain. Kalau kita ambil satu saja, tinggalkan yang lain, maka kita akan kata apa? Oh, tak ada, no such thing penyakit berjangkit. Kita akan cakap macam tu. Sebab Nabi yang sebut. Kalau kita kata ada, kan, doktor-doktor dah buktikan, kau nak percaya doktor ke percaya Nabi? Kan? Dia akan cakap macam tu. Ni Nabi kata ni hadis sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim lagi. Kau nak kata apa? Kau percaya doktor ke percaya Nabi? Kita pun dah mula macam mana nak jawab orang ni. Sudahlah kau. Itu je lah kan. Sedangkan hadis yang lain ada, kan? Hadis-hadis yang lain sebenarnya ada. Salah dia adalah sebab dia cuma ambil satu hadis. Oleh kerana itulah kita kena rujuk para ulama dulu. Para ulama yang menerangkan begini. Okey, jadi maknanya tadi hadis tu kata tiada penyakit berjangkit. Tiada penyakit berjangkit kat sini dengan erti kata apa? Dengan erti kata keyakinan kita, akidah kita bahawasanya penyakit itu sendiri yang memudaratkan. Dia sendiri yang ikut suka dia, nak pergi mana yang dia nak, dan dia boleh sakitkan orang ikut suka dia. Maknanya dia tu sendiri ada kuasa. Bukan Allah yang maha berkuasa, tapi virus tu yang berkuasa. Jadi kalau keyakinan macam tu, ya, itu adalah keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Sebab keyakinan bahawasanya virus itu sendiri yang ada kuasa untuk mematikan orang, menghidupkan orang, memberi manfaat ataupun mudarat kepada orang. Inilah kepercayaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah percaya memang penyakit itu sendiri, memang dia berjangkit ikut suka dia. Ini yang dipanggil sebagai adwa, yang dinafikan oleh Nabi SAW. Kita pun pada hari ini kita kena selalu belajar akidah, antaranya sebabnya itulah dia. Sebab kadang-kadang kita pun terpengaruh, bukanlah terpengaruh sama macam orang jahiliah tu, tidak, tapi kadang-kadang fikiran kita pun macam tu juga, sampai kita lupa yang maha berkuasa adalah Allah Ta'ala, yang maha memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sampai akhirnya kadang-kadang bila kita lupa benda-benda tu, kita mudah untuk give up daripada bantuan Allah Ta'ala. Kita lebih banyak bergantung kepada sains dan apa yang kita belajar, kan? Ini masalah paling besar sebenarnya, dan inilah isu dia sebenarnya, kan? Ada golongan yang melampau sangat, yang sampai menafikan terus. Ada pula golongan yang sampai melupakan pula terus kekuasaan Allah SWT. Sedangkan cara akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah yang beri manfaat, Allah yang bagi mudarat, tapi kita kena usaha. Sebab apa? Sebab kita hamba Allah. Nabi SAW terangkan usaha yang ada tadi, kan? Kuarantin contohnya. Kuarantin tu siapa yang ajar? Nabi yang ajar. Sebelum WHO, baru dalam beberapa ratus tahun ini, ataupun sebelum WHO, maknanya para pengamal perubatan, baru beberapa ratus tahun saja ajar tentang kuarantin. Sedangkan Nabi SAW 1400 tahun dulu dah ajar pada kita tentang kuarantin. Maksudnya apa? Usaha yang dilakukan oleh kita tu dia bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Tak ada masalah untuk kita berusaha. Kalau nak katalah pakai face mask ke, nak buat penjarakan ke, apa-apalah, kan? Kalau rasa sakit, duduk dulu kat rumah, jangan bagi orang lain berjangkit. Itu sebenarnya perkara-perkara yang bertepatan dengan akidah dan syariat kita. Okey, yang salahnya adalah apabila kita rasa itu sahajalah, kan? Dan itulah yang menyelamatkan aku, sampai lupa yang menyelamatkan adalah Allah SWT. Hadis tentang ta'un, Nabi SAW ditanya oleh Sayyidatina Aisyah
radhiyallahu taala anha tentang taun. Nabi kata apa? Nabi SAW beritahu taun itu adalah azabun yab'atsahu Allah taala ala man yasha minal ibad. Apa dia? Itu adalah satu azab yang Allah Ta'ala utuskan kepada siapa-siapa di kalangan hamba-Nya. Tetapi dia juga menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Kemudiannya Nabi SAW beritahu siapa yang berlaku padanya ta'un, maka fayamkuthu fi baladi, dia duduk dekat negeri dia, ataupun fi baitih dalam satu riwayat lain, di rumahnya, dalam keadaan macam mana? Sabiran, dalam keadaan sabar, muhtasiban, berharap pahala daripada Allah, ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah, dia tahu takkan menimpa dia melainkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dia, maka bagi dia apa? Pahala orang mati syahid. Bagaimana Nabi SAW letakkan tadi, dia duduk dekat rumah dia, maknanya dia ada usaha supaya tak menjangkitkan pada orang lain. Dalam masa yang sama, dia sabar, berharap pahala daripada Allah. Dan yang ketiga tu, akidah dia kena betul, tak menimpa dia kecuali apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Akidah kena betul, ya. Maka apa pahala dia? Ganjaran dia? Ganjaran orang mati syahid. Walaupun dia tak mati dengan sebab penyakit wabak tu, dia dah dapat pahala mati syahid. Mudah-mudahan kita juga, walaupun ialah kita pun tak mati lagi, tentu sekali lah ada yang dah mati dah. Sebab COVID, kebanyakan kita mungkin dah jadi alumni COVID. Dia sampai bila kena COVID positif tu, ada yang yes, ada yang macam tu pula. Sebab apa dia kata? Akhirnya aku kena juga. Pelik juga manusia. Jadi ada yang macam tu, sebab dia rasa macam pelik dia seorang tak kena. Jadi ramai di kalangan kita dah kena, bukan semua, tapi ramai yang dah kena. Bila kena tu, mudah-mudahan kita termasuk juga hadis tadi. Walaupun hadis tu tak sebut sebab COVID, hadis tu sebut ta'un, ta'un. Tapi sebagian ulama mengkiaskan, kata ta'un dan juga segala macam penyakit yang berjangkit, yang berbentuk wabak. Jadi balik pada hadis kita tadi, maknanya Nabi SAW walaupun menafikan tentang penyakit berjangkit gasing secara literal, tetapi yang sebenarnya Nabi SAW menafikan adalah kepercayaan yang rosak, akidah yang tak betul, mengatakan penyakit itu sendiri yang bagi manfaat dan mudarat. Lupa yang Allah yang bagi manfaat, Allah juga yang bagi mudarat. Jadi kalau kita percaya adanya penyakit berjangkit, boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Walaupun dalam hadis sebut tiada. Itu yang kita faham. Kita jangan faham hadis terus secara zahir. Kalau faham hadis secara zahir, kita akan nafikan terus. Ini yang dipanggil mazhab zahiri. Terus pegang pada literal hadis. Bahaya pegang terus pada literal. Jadi Nabi bukan nafikan terus penyakit berjangkit sebenarnya. Nabi nafikan kepercayaan, akidah yang salah berkaitan penyakit berjangkit. Jadi kalau kita percaya ada penyakit berjangkit, tak ada masalah. Kalau kita percaya adanya precaution yang patut kita buat, kalau kita percaya perlunya mencari obat untuk penyakit-penyakit tersebut, semuanya tidak bercanggah dengan syariat. Bahkan Nabi SAW sendiri yang suruh kita cari penawar. Maknanya orang cari obat, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita sebut gini, kita makan ubat, saya makan ubat ni alhamdulillah sihat. Ada orang yang melebih-lebih sangat, dia kata, rosak akidah kau cakap macam tu. Tak rosak akidah cakap macam tu, tak ada masalah. Sebab apa? Dia masih percaya Allah yang bagi kesembuhan pada dia. Itu pasal dia sebut alhamdulillah. Hatta kalau dia tak sebut alhamdulillah sekalipun, kita tak boleh senang-senang nak syirikkan orang macam tu. Sebab saya ada tengok satu video viral, ada orang cakap, dia kata siapa cakap makan ubat sihat, maka rosaklah akidah dia. Jangan senang-senang nak menghukum hati orang. Orang bercakap tu, kalau orang tu adalah ahli kiblat, orang yang semayang, orang yang solat, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, kita tak boleh senang-senang menghukum hati dia sebagai hati orang yang syirik. Jangan senang-senang macam tu. Kita kena bersangka baik dulu dengan perkataan dia. Ini cara ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah, dia takkan senang-senang nak mensyirikkan orang lain. Bila dengar perkataan orang, kita kena cuba bersangka baik dulu. Kita yang cuba untuk, maksud dia makan ubat tu dengan izin Allah, dia pun sihat. Dan kalau kita tanya pada dia pun, dia akan cakap benda sama. Kau tahu tak Allah Ta'ala yang bagi kau sembuh? Tahu.
Habis yang kau cakap tadi kau makan Panadol sihat. Iyalah, aku makan Panadol lepas tu sihat. Yang bagi sihat Allah Taala. Kan? Kalau dia cakap, maknanya dia tahu macam tu, macam akidah dia betul lah. Walaupun dia cakap makan Panadol sihat. Jadi jangan senang-senang untuk kita menghukumkan syirik kepada orang hanya dengan sebab perkataan dia yang kita memang boleh ada dua makna. Kan? Mungkin maksud dia memang betul-betul syirik. Mungkin maksud dia betul. Jadi kalau ada dua kemungkinan kat situ, kita andaikan dulu kemungkinan yang betul, yang mana akidah ni masih lagi selamat. Itu cara Ahlussunnah Jamaah. Dan juga kalaupun salah, tak senang-senang kita syirikkan dia. Kita anggap dia jahil, kita boleh betulkan dengan baik. Sampai perbuatan sekalipun. Imam Az-Zahabi pernah sebut, dia kata kalau kau nampak orang sembahyang menghadap ke kubur, dia kata kiblat ke sini, kubur sana, dia sembahyang menghadap sana. Contoh, sujud kepada kubur. Jangan sekali-kali kau kata dia syirik. Apa yang patut kau buat? Kau pegang bahu dia, kau tunjukkan kiblat yang betul. Tu pegang dengan baik. Bukan marah-marah dia, bukan maki hamun dia, tak. Kau pegang dengan baik, kau tunjukkan kiblat yang betul macam ni. Dah, selesai. Ya? Pasal kita andaikan dia jahil. Dia tak kerti. Orang hari ni dia senang-senang dia ada perbuatan-perbuatan tertentu, perkataan-perkataan tertentu yang boleh membawa dua makna, dia terus hukumkan, oh ni syirik, ini syirik, ini syirik. Jaga-jaga. Jaga-jaga dengan cara fikir macam ni. Dengan mudah untuk menghukum orang. Sedangkan benda ni daripada dalam hati. Okey. Seterusnya, apa kata Nabi SAW tadi? Sama juga macam tadi juga, wala tiyarata wala hamata wala safar. Tiyarah, hamah, ini semua adalah kepercayaan orang kafir Quraisy, yang mana dia orang suka ambil apa yang dipanggil sebagai khurafat. Khurafat ni apa dia? Khurafat asalnya ada dalam hadis juga. Nabi SAW ceritakan tentang khurafat. Adalah satu orang zaman dulu yang mana dia ni pernah dicolik oleh bangsa jin. Kalau kita pada hari ni orang kata bunian lah, apa macam tu lah. Tak kisahlah nak panggil apa, tapi senang ceritanya jin yang colik dia. So jin colik dia, satu ketika, lepas tu dia balik semula pada manusia. Ni ada hadis. Dia balik semula pada manusia dan dia cerita kat orang kampung dia dengan cerita-cerita yang pelik. Cerita-cerita yang pelik. Jadi orang Arab waktu tu, bila dengar saja cerita yang pelik, sama ada cerita itu diceritakan oleh dia ataupun selepas daripada itu pun orang lain kalau cerita benda-benda pelik, maka dia akan disebutkan cerita khurafat. Asalnya nama dia tu khurafat asalnya. Tapi dah terkenal. Kalau cerita mengarut dia, dah cerita khurafat tu. Ni cerita khurafat ni, cerita khurafat. Dia macam tu. Itu asal perkataan khurafat. Asalnya nama orang. Kemudiannya jadilah perkataan tu untuk menceritakan cerita-cerita yang pelik-pelik, cerita mengarut dan sebagainya, ataupun diterjemahkan ke bahasa Inggeris superstitious. Cerita-cerita yang kadang-kadang akal kita susah nak terima. Padahal sebenarnya kadang-kadang bukan akal tak boleh terima, tetapi dia di luar daripada kebiasaan kita. Benda-benda melibatkan alam jin dan sebagainya, macam mana kita nak fikir dengan akal kita, sebab akal kita tak biasa. Itu je. Bukannya tak logik ikut akal, tapi pengalaman kita, benda tu tak boleh jadi. Jadi kita pun kata, oh tak adalah mengarut engkau. Memang ada yang mengarut, betul lah, kita tak nafikan. Jadi cerita-cerita ni memang ada cerita yang mengarut, ada cerita yang betul, walaupun benda tu bercanggah dengan kebiasaan. Dipanggil mencari adat. Benda-benda mencari adat ini ada yang betul, ada yang salah. Ada yang memang berlaku, ada yang memang tak berlaku, tapi orang je yang gebang. Orang kata apa? Dia ni sembang, gajah pun boleh terbang. Kan ada orang macam tu kan? Oh, dia punya sembang tak jatuh. Kan? Cerita. Kita biar betul dia ni. Kita tak apa, itu satu. Tapi ada benda yang mencari adat memang berlaku. Dan benda yang mencari adat berlaku dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang berbentuk mukjizat pada nabi-nabi. Ada yang berbentuk karamah kan, kepada orang soleh. Ada yang berbentuk ma'unah, bantuan daripada Allah kepada orang biasa. Ada yang berbentuk istidraj. Istidraj maksudnya Allah Ta'ala bagi dia, tapi makin jauh dia daripada Allah Ta'ala. Ini pada orang yang jahat, orang yang buat dosa. Jadi benda-benda macam ni boleh berlaku. Dia boleh berlaku pada Nabi, dia jadi mukjizat. Dan kita pun tahu mukjizat Nabi SAW sangat banyak. Nabi-Nabi lah, semua Nabi-Nabi kita baca,
sirah-sirah mereka kan kita jumpa ada mukjizat tu, ada mukjizat ni. Jadi mereka dapat mukjizat ni benda mencari adat, benda yang dari segi kebiasaan tak berlaku tapi boleh jadi. Para solihin, orang soleh, banyak je mukjizat mereka, karamah mereka, benda-benda mencari adat, dipanggil karamah. Orang Melayu panggil keramat, kan? Karamah. So kemuliaan Allah Ta'ala turunkan, Allah bagi pada dia untuk membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu dia sebenarnya. Dia orang soleh yang dalam cerita-cerita macam mana dia boleh pergi daripada satu tempat ke satu tempat dalam masa yang sekejap. Orang panggil apa? Lipat bumi. Dia boleh bercakap satu benda kemudiannya jadi. Dia boleh apa lagi? Dia boleh tahu, dia boleh dengar, dia boleh macam-macam lah. Benda-benda jadi kalau Allah nak bagi boleh saja. Atas akidah yang betul, Allah yang bagi, bukan dia sendiri yang punya kuasa. Kan? Kemudiannya apa yang dipanggil sebagai ma'unah, bantuan daripada Allah, bukan persatuan ma'unah tu ma'unah maknanya bantuan daripada Allah. Sekarang Allah Ta'ala nak tolong boleh je. Kadang-kadang kita pun macam jadi pelik, kereta hancur, lebu macam nak apa kan, kemik macam teruk sangat lah kan. Sekali tiba-tiba dia keluar sikit pun tak ada calar kan. Kita kata masyaallah, subhanallah kan. Kita pun macam takjub sangat. Dia keluar tak ada kena scratch langsung, padahal kereta dia remuk seremuk-remuknya. Bukan kata patah, tak, bukan kata mati. Kita bayang mati dah orang ni, sekali keluar berjalan elok je kan. Kita bolehlah kata kereta dia bagus betul, tapi dia naik Myvi bukanlah Myvi teruk, tak, saya bukan kata Myvi teruk, tapi maknanya bukanlah dia bawa kereta yang betul-betul terkenal dengan keselamatan macam mana tu, tak kan. Tapi Allah tak nak tolong, Allah tolong kan, selamat dia, tak ada apa-apa. Dari segi adat kita kata habislah dia, tapi rupanya ada sahaja benda yang bercanggah dengan adat. Yang memang kita pun kadang-kadang speechless tengok benda-benda macam tu. Benda tu boleh berlaku walaupun bukan pada orang yang soleh. Pada orang yang jahat dia jadi istidraj, maka dia makin jauh daripada Allah, makin jauh dia daripada Allah. Dia kata, aku ni tak sembahyang, tak puasa, lawan perintah Allah pun Allah bagi aku macam-macam. Maka itu dipanggil sebagai istidraj, na'udzubillah. Okey, jadi dibalik kepada akidah, apa sahaja perkara yang berlaku, kalau kita faham Allah yang maha memberi manfaat, Allah yang maha memberi mudarat, yang maha menghalang daripada mudarat juga Allah, maka kita jelas kat situ. Berbanding dengan orang Arab ketika tu, mereka senang nak percaya kepada perkara-perkara yang dipanggil sebagai superstitious ni, apa-apa je. Kalau macam ni, maknanya jangan. Kalau macam ni, nanti rosak. Kalau macam ni, nanti kita hancur. Kalau ada binatang ni lalu, matilah kita kalau kita jalan. Jadi dia percaya kepada binatang itu yang memberi kuasa, bukan Allah SWT. Lalu Nabi SAW tegur, kalau satu orang tu dia batalkan apa yang dia nak buat kerana dia percaya ada binatang tu boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat, maka sebenarnya dia telah melakukan syirik kan? Maknanya dia telah, Nabi SAW tak gunakan kata syirik dalam hadis tu, Nabi gunakan perkataan, maknanya dia telah bercanggah, dia telah melawan, dia telah buat benda yang sia-sia, benda yang maksiat. Dia buat benda maksiat sebab apa? Dia percaya kepada adanya kuasa selain daripada kuasa Allah Ta'ala. Syirik dah tu kan? Dia percaya burung hantu tu yang buat dia jadi accident kejap lagi, yang menyebabkan dia mati kejap lagi sebab ada burung hantu terbang depan dia. Orang kita pun kadang-kadang ada juga kepercayaan macam ni kan? Kalau dia nampak macam tu je, ini tak boleh ni, ini tak boleh ni. Maka tengok balik akidah kita, akidah sebab apa kita buat macam tu. Maka orang yang beriman, dalam hadis Nabi SAW ajar supaya apa yang dilakukan ketika itu, kalau dah nampak perkara-perkara macam tu ataupun rasa perkara-perkara macam tu, nampak macam bahaya ni kan, nanti kang naya aku, maka Nabi SAW ajar supaya kita cepat-cepat sebut Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ya Allah, tak ada yang datang dengan kebaikan, yang mendatangkan kebaikan melainkan Engkau.
Tak ada yang menghalang keburukan kecuali engkau. Dan tak ada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan engkau. Maknanya betulkan balik akidah kita. Jadi kalau kita tadi kan tengok ada kucing melintas, terus patah balik ke rumah. Kenapa tak pergi? Ada nampak kucing hitam melintas. Contoh cepat-cepat baca doa tadi. Allahumma la ya'ti bi khairin illa anta. Ya Allah, tak ada siapa yang boleh datang dengan kebaikan. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Tak ada siapa yang datang dengan kebaikan melainkan engkau. Wala yadfa'u sayyi'at illa anta. Tak ada yang boleh menolak keburukan-keburukan kecuali engkau. Wala haula wala quwwata illa bika. Tak ada daya, tak ada kekuatan melainkan dengan engkau. Maknanya cepat-cepat betulkan balik akidah kita. Takut-takut kita percaya kucing tu yang menyebabkan ada kemalangan kalau aku teruskan. Itu contohlah. Tuan-tuan boleh kiaskanlah kepada apa juga akidah ataupun pegangan yang dipegang oleh masyarakat kita masing-masing. Lain kampung, lain dia punya kepercayaan. Lain negeri, lain dia punya kepercayaan dia. Kan saya pergi dari Perlis sampai ke Sabah, kita berkuliah, kita tengok kadang-kadang orang bercerita. Kan orang bercerita, kat kampung kami Ustaz, kalau macam ni, oh, kita pun dengar. Dia ada saja kepercayaan macam tu. Jadi kepercayaan itu dikhawatiri, takut merosakkan akidah. Maka Nabi SAW ajar untuk cepat-cepat betulkan dengan doa tadi. Ya Allah, sebab semaju tak apa. Ya Allah, tak ada yang bawa kebaikan melainkan kau, tak ada yang boleh menghalang keburukan melainkan kau, dan tak ada daya, tak ada kekuatan melainkan dengan engkau. Cepat-cepat sebut benda tu, betulkan balik akidah kita. Lagi, bila Nabi SAW sebut juga wala safara, bulan Safar, Nabi kata tak ada safar, tentu sekalilah bukan tak ada bulan Safar, sebab bulan Safar memang ada. Ya? Jadi bila Nabi SAW kata tidak ada safar, maksudnya tidak ada kecelakaan yang datang dengan sebab safar itu sendiri. Macam tadi juga. Bila kata tak ada burung hantu, bukan burung hantu tak ada, tapi maknanya tak ada kecelakaan yang burung hantu itu sendiri yang bawa. Bila kata tak ada penyakit berjangkit, bukan tak ada penyakit berjangkit, tapi tak ada kecelakaan yang penyakit berjangkit itu sendiri yang bawa. Sama juga dengan bulan Safar. Bukan tak ada bulan Safar, tu bulan Safar tak ada, tapi tak ada kecelakaan yang bulan Safar itu sendiri yang bawa. Dia tak ada power. Dia tak ada Safar itu datang, maka siap aku datang. Tak ada macam tu. Jadi kalaulah contohnya ada orang yang tiap-tiap kali ada bulan tertentu je dia datang kecelakaan, maka apa yang patut dia buat? Betulkan akidah daripada Allah, minta doa pada Allah SWT. Maka para ulama ajar, bila masuk saja bulan Safar, mereka pun ajar doa-doa tertentu. Mereka meminta, ya Allah, yang menghalang daripada bala, maka jauhkanlah kami daripada bala. Bulan Safar datang, mereka ajar doa macam tu. Maka datang mandi Safar, bila mandi Safar yang datang dengan bentuk doa. Kalau mereka mandi hanya sekadar mandi, membersihkan diri lalu berdoa, sebab nak berdoa eloknya membersihkan diri, maka mereka pun berdoa, ya Allah, janganlah datangkan kecelakaan dengan bulan Safar ini. Maka itu tak ada masalah, sebab mereka punya akidah masih betul. Allah yang mendatangkan manfaat dan Allah jugalah yang akan menghalang mudarat daripada datang. Yang jadi masalah adalah zaman berzaman akhirnya doa itu ditinggalkan, yang tinggalnya adalah mandi. Jadi dia percaya mandi itu yang boleh menolak bala yang datang daripada bulan Safar. Jadi kalau kerana mandi itu sendiri dan bulan itu sendiri yang mendatangkan kecelakaan, maka yang itu yang akidahnya rusak. Sama macam orang yang percaya Panadol sajalah yang memberikan kebaikan, kesembuhan pada dia. Jadi maknanya dah rosak dari segi kepercayaan tadi. Maknanya masalahnya bukan pada mandinya, masalahnya pada kepercayaannya. Kepercayaan yang ada kaitan dengan mandi tadi, itu yang menjadi rosak. Kalau kita faham jadi selesai. Jadi bila ada ustaz yang sebut tentang mandi Safar tahun lepas jadi kontroversi dan sebagainya, kadang kita kena faham apa maksud ustaz tu. Kalau kita tak faham, kita akan jadi orang yang akan menghentam tak habis-habis. Lalu tak settle masalah umat yang lain. Tak habis-habis bergaduh, berkelahi dan sebagainya. Kita kena faham selesai, tak ada isu. Tapi kalau dia salah, kena betulkan. Sebab manusia kadang-kadang tersasul juga, ada juga tersalah perkataan dan sebagainya. Masuk waktu isyak, kita berhenti dulu untuk azan
Isyak, kemudian kita sambung sikit lagi. Jadi macam mana pula kita nak mengambil keberkatan dan kebaikan bulan Safar ini, insya-Allah. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hadis yang kita bacakan tadi sebenarnya ada sambungan dia lagi. Ada Nabi SAW sebutkan tak ada hantu tadi kan. Sebenarnya ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga lah, idza taghawwalat al-ghailan fabadir bil azan. Apabila kamu dikacau oleh hantu, maka cepat-cepatlah azan. Ini antara hadis yang disebutkan menunjukkan bahawasanya bukan tidak ada gangguan daripada hantu, daripada jin memang wujud, dan memang kita pun tahu ia wujud. Tapi Nabi SAW ajar cepat-cepat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam zikir yang diajar Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, contohnya, maka baca. Menunjukkan bahawasanya kita percaya mereka tidak ada kuasa. Yang ada kuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita percaya dia yang ada kuasa, itu masalah dia. Kita percaya orang ramai kata rumah yang kosong lama ditinggalkan akan boleh, tak ada masalah. Dan memang itu berdasarkan kepada kebiasaan. Maknanya bila yang ditinggalkan kosong satu rumah, kemudiannya jin boleh duduk dalam tu, boleh jadi. Dia tak mesti, tapi boleh jadi kan. Dia boleh, maknanya jin ni ikut suka dia lah, dia nak duduk mana kan. Tapi kalau dia nak duduk dekat situ, dia boleh duduk. Dan boleh saja kita minta dia keluar kan, dengan baik, sebab dia makhluk Allah Ta'ala. Ingat bahawasanya dia adalah makhluk. Bila kalau kita ingat dia makhluk, selesailah. Tapi kalau kita ingat dia yang berkuasa, itu jadi masalah kan. Dia tak ada kuasa. Yang ada kuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh saja menghalang kita daripada keburukan-keburukan dia. Keburukan dia boleh terhalang, boleh terangkat dengan apa sahaja. Kuasa Allah SWT sangat luas, dan Allah Ta'ala bila tolong, tak ada siapa boleh kalahkan kita. Kemudiannya, hujung sekali hadis tu Nabi SAW sebut, wa yu'jibuni al-fa'lu, dan aku merasa kagum dengan al-fa'lu. Apa maksud al-fa' ataupun at-tafa'ul? Dalam biasa digunakan perkataannya dalam akidah. At-tafa'ul ini mengambil sempena baik. Dia terbalik. Yang tadi benda yang buruk kan, ini mengambil sempena dengan satu benda yang baik. Macam perkataan-perkataan yang baik, disebutkan al-kalimut thayyib, perkataan-perkataan yang baik. Macam kalau kita sebut benda yang baik, lepas tu mudah-mudahan jadi baik. And, kita sebut je perkataan-perkataan kita ni, dia ada kesan, dan kesan kepada kebaikan, walaupun kita tak dalam bentuk doa. Dan kita cakap budak ni bertuah betul lah, padahal kita marah dengan dia. Jadi kenapa kita gunakan perkataan budak bertuah? Sebab kita harapkan mudah-mudahan dia jadi budak yang bertuah kan. Lah baik betul lah dia ni kan. Kita tak nak sebut dia jahat, kita sebut baik. Tak nak sebut dia nakal, baik betul dia ni. Jadi sebenarnya kita berharap mudah-mudahan jadi baik. Ini dipanggil at-tafa'ul, mengambil sempena. Oleh kerana itulah Nabi SAW ajar pada kita dengan tahnik mulut bayi tu, yang kita kata belah mulut tu, dengan benda yang manis. Nabi SAW gunakan kurma contohnya, manis, ataupun dengan manisan yang lain, dengan madu contohnya. Kenapa diletakkan perkara yang manis? Ini dipanggil tafa'ul. Mudah-mudahan mulutnya juga, perkataan-perkataan yang keluar daripada dia juga adalah perkataan-perkataan yang baik. Mengambil sempena manisnya madu ataupun eloknya madu tadi, ataupun kurma kan. Begitu juga dengan apa yang dibuat oleh para ulama yang dipanggil sebagai tabarrukan, mengambil keberkatan. Sebab tajuk kita ni ada kaitan dengan barakah. Barakah, apa beza barakah dengan khurafat? Jauh, macam langit dengan bumi. Barakah ni kebaikan yang bertambah. Kebaikan itu bertambah-tambah. Asal baik, kemudian bertambah-tambah. Ziyadatul khair, itu panggil barakah ataupun berkat dalam bahasa Melayu. Saya biasa tanya orang makna berkat dekat mana-mana masjid. Bila kita tanya, ada 10 orang jawab, 10 jawapan kita dapat. Sebab susah betul nak terangkan apa makna berkat. Jadi malam ni kita dah terus bagi jawapan terus, sebab dah lepas isyak dah ni. Dah azan, tak sempat nak tanya soalan, baru kita bagi jawapan. Berkat adalah kebaikan yang bertambah. Ziyadatul khair. Dia mesti asasnya baik,
Lepas tu baik tu bertambah. Bertambah tu sama ada dia berkembang, dia bertahan, dia berterusan. Yang pentingnya dia bertambah lah. Okay? Itu dipanggil ziyadatul khair. Baik yang bertambah. Pertambahan kebaikan ni dalam macam-macam sudut, maka dipanggil sebagai barakah. Dan kita ni kalau boleh nak ambil barakah daripada macam-macam perkara. Apa sahaja kebaikan tu kita nak kebaikan itu biar berkekalan, biar berterusan, biar bersambung-sambung, biar berkembang. Contoh kita datang majlis ilmu di masjid, baik ke tidak? Baik. Tak ada orang kata tak baik, kan? Tapi baik tu adakah terhenti dekat dinding masjid saja, ataupun kita boleh bawa balik ke rumah? Kita boleh kembangkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Masyarakat jadi baik sebab ramainya orang datang ke masjid, maka itu tandanya berkat. Jadi kalau semata-mata baik tu kita dapat, keluar saja daripada masjid, hilang baik dia, maknanya tak ada berkat. Itu beza antara berkat dengan tidak. Macam kita kata, bila orang kahwin, kita doakan keberkatan. Barakallahu lakuma. Nabi ajar, moga Allah memberkati kalian berdua, pasangan pengantin tu. Kahwin tu baik, kahwin memang benda baik, tapi kita tak nak baik tu hanya pada hari perkahwinan. Kita nak baik tu berkembang, kita nak baik tu berterusan. Maka kita doakan moga-moga Allah beri keberkatan kepada kalian berdua. Kita tak sekadar sebut moga-moga Allah memberi kebaikan kepada kalian berdua. Kita nak keberkatan, kan? Macam tu juga pada semua harta benda, umur kita, masa kita, semuanya kita nak yang barakah. Maknanya baik itu biar berkembang-kembang. Okey. Jadi ada perkara-perkara yang kita boleh dapat keberkatan dengan perbuatan kita, yang diajar oleh Nabi SAW sendiri pun dengan macam-macam. Contohnya makan secara berjemaah, Nabi ajar itu ada keberkatan. Makan ramai-ramai, kan? Maknanya janganlah seorang makan dekat ruang tamu, seorang makan kat dapur, seorang makan kat dining table, seorang lagi makan kat bilik, kan? Makan sama-sama, ada keberkatan. Okey, itu contoh. Dan ada keberkatan contohnya pada perbuatan kita dalam menjaga adab. Menjaga adab. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita ada adab-adab dalam majlis ilmu. Adab-adab itu mendatangkan keberkatan pada ilmu kita, supaya ilmu kita ni kita boleh bawa balik dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu dipanggil sebagai datangkan keberkatan. Dan ada barakah pada amalan-amalan yang tertentu, pada solehnya amalan, kan? Maka datangnya kebaikan-kebaikan dengan sebab kita melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Contohnya kita baca zikir yang tertentu, kita baca ayat Quran yang tertentu, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Yang Allah Ta'ala bagi, memang baik, confirm baik dah, tapi Allah bagi pula kebaikan yang ekstra daripada kita baca ayat tertentu ataupun kita baca zikir yang tertentu. Dan zikir-zikir yang tertentu, ayat tertentu ini sama ada datangnya daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, Nabi sendiri yang bagi tahu, ataupun berdasarkan pada pengalaman. Itu pun tak ada masalah. Itu dipanggil sebagai at-tafa'ul juga, mengambil sempena. Para ulama buat dan berjaya, dapat, maka kita pun cuba untuk buat. Dipanggil sebagai petua. Orang dulu kata petua, tapi petua bukan petua orang tua saja, tapi kita nak petua daripada para ulama. Jadi para ulama pun ajar, dia berdasarkan pada pengalaman dia, bila dia baca ayat tertentu dapat benda tertentu, maka dia pun bagi tahu pada anak murid dia, aku baca ayat ini aku dapat benda ni. Jadi kita pun dengar, kita pun cuba buat. Kita tak soleh macam dia, tapi kita harapkan mudah-mudahan kita pun dapat kebaikan tu, kan? Baca ayat ni dapat rezeki yang luas contohnya. Oh, itu memang ramai betul orang nak, kan? Jadi dia ajar, ulama tu baca dapat, maka anak murid pun cuba baca, dapat juga. Anak murid lepas tu pun baca, dapat juga. Jadi dia pun terangkan kepada orang ramai, kan? Yang itu tak perlu hadis pun tak apa. Itu dipanggil sebagai berdasarkan pada pengalaman, kita nak mencontohi, mudah-mudahan dapat kebaikan. Yang salah adalah kalau perbuatan itu perbuatan yang memang bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan syariat, kan? Dia pergi ke kubur, dia pergi sembah kubur, pergi puja kubur nak dapat nombor ekor, kan? Dia puja tu pun dah salah, minta nombor ekor tu pun salah, pergi tikam nombor ekor pun salah juga. Jadi kat situ salah. Jangan, dulu kawan aku dulu pernah buat benda ni, menang dia, kan? Dia dapat nombor ekor, menang dia, kaya raya dah dia sekarang. Jadi dia pun buat juga, kan? Kadang-kadang orang tikam nombor tu pasal tu je, tengok nombor kereta aksiden, kan? Sebab cepat ambil, sebab nak tikam nombor tu. Sebab kawan dia pernah dulu nombor sama kereta aksiden, tikam, menang, kan? Kawan tu pun bukan kawan dia, kawan kepada kawan kepada kawan kepada kawan kepada kawan, kepada kawan dia, tak tahu siapa pun. Itu dipanggil khurafat dah lah,
Kan? Dia jadi khurafat. Dalam kepercayaan dia tu penuh khurafat, perbuatan dia tu pula dosa. Kan? Perbuatan dia pergi tikam nombor tu pun dah dosa dah. Tapi kalau kita ambil sempena tafa'ul, mengambil sempena kebaikan, kan? Bila tengok satu benda, mudah-mudahan jadi begini, mudah-mudahan jadi baik dan sebagainya, tak ada masalah. Ini juga termasuk dalam husnuzan dengan Allah Ta'ala, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Sangka baik dengan Allah Ta'ala ni penting, dan dia mendatangkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik pada Allah ni sangat penting, kan? Sampai bila kita nak meninggal dunia pun diajar untuk bersangka baik pada Allah. Dan bila orang nak meninggal, kita ingatkan kepada orang yang nak meninggal tu untuk bersangka baik pada Allah. Itu salah satu daripada perkara yang penting. Kita pergi pada orang nak meninggal, kita sebutkan perkara-perkara baik yang dia pernah buat, ataupun sebutkan tentang rahmat daripada Allah, kasih sayang Allah, pengampunan daripada Allah. Kita bagi tahu pada dia. Biarlah kita kata, orang keluarga dia kata apa benda pula beletih ni. Tak, bukan beletih, kita bisik kat telinga dia, kan. Dia dalam keadaan sedar tak sedar tu, kita bisik pada telinga dia. Abang dulu rajin pergi semayang kat masjid, kan. Selalu kita semayang sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amalan abang. Allah jadikan abang di kalangan orang yang soleh. Allah ampunkan dosa-dosa. Allah Maha Pengampun. Suruh dia sangka baik dengan Allah Ta'ala. Tapi dia kena rajin datang semayang kat masjid juga lah nak cakap dia tu. Kalau kita pun tak pernah nampak dia, nak cakap apa kau tu ni. Itu pun penting juga. Kalau apa nak cakap je lah Allah Maha Pengampun, kan. Allah Maha mengampunkan dosa, Allah Maha Penyayang. Sebut pada dia benda tu supaya dia boleh bersangka baik pada Allah saat dia nak meninggal dunia. Ini penting untuk kita buat. Jadi waktu kita hidup pun kita banyak bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan Allah SWT juga mendatangkan keberkatan. Sebenarnya datangkan kebaikan yang berpanjangan untuk kita. Barakah pada orang soleh ada ke tidak? Barakah pada Nabi SAW itu semua ulama sepakat. Macam Nabi SAW sampai rambut baginda pun disimpan oleh sahabat, kan? Apa-apa saja yang pada Nabi SAW, para sahabat berebut dan sebagainya. Macam contoh bekas minum Nabi, kan. Nabi SAW minum, kat sebelah kanan Nabi ada Saidina Ibn Abbas, sebelah kiri ada seorang sahabat yang lebih tua. Ada yang kata Saidina Khalid bin Walid, waktu tu baru masuk Islam. Saidina Ibn Abbas budak lagi. Jadi Nabi SAW minta izin kepada sahabat yang duduk belah kanan, iaitu sahabat yang muda tadi, budak tadi, Saidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tanya dia, boleh tak kalau aku bagi kepada yang lebih tua dulu? Apa jawab Saidina Ibn Abbas? Aku takkan utamakan nasib aku ataupun aku punya bahagian aku daripada tinggalan kau pada siapa pun. Tak kira lah orang tu tua ke apa ke, tak kisah. Sebab ini kesan daripada Nabi SAW. Lalu Nabi bagi siapa? Nabi bagi pada Ibn Abbas. Sebab hak dia. Pengajaran daripada hadisnya pada antaranya, yang kanan lebih diutamakan daripada yang kiri, walaupun yang kiri itu tua. Kita kalau duduk dekat meja yang bulat waktu makan, kan, bila kita nak swirl, kita swirl kepada yang kanan, bukan kepada yang lebih tua. Walaupun yang kanan tu budak. Cuma cara Nabi SAW jaga hati orang yang lebih tua dengan cara Nabi tanya kepada yang muda tadi, boleh tak kalau saya bagi kepada yang tua dulu? Dan Nabi menghormati yang muda, maksudnya budak tadi tu Nabi hormat, kan? Bukan kau budak lagi, kan? Tak, Nabi siap minta izin. Bayangkan Nabi SAW minta izin. Ini antara adabnya sebenarnya. Kita terus bagi pada yang tua kadang. Sebenarnya itu bukan adab Nabi SAW. Cara Nabi bagi pada yang kanan dulu. Okey. Jadi apatah lagi kadang-kadang yang kanan tu pun memang yang lebih tua. Kita bagi juga yang kiri kadang. Itu pun pelik. Okey, bagi pada yang kanan dan kita boleh minta izin pada yang kanan untuk bagi pada yang lebih tua. Boleh minta izin, dan pada yang belah kanan tu suka tidak. Dia nak bagi ataupun tidak. Kalau dia kata tak ada saya nak juga. Budak ni. Jangan macam tu. Biarlah tu hak dia. Kan? Tapi kalau dia nak bagi, silakan. Macam tu je lah. Okey, balik pada hadis tadi. Sayyidina Ibn Abbas tunjukkan contoh kesan daripada minum Nabi SAW itu pun diburu oleh para sahabat. Kesan wuduk Nabi SAW semua diburu. Ini dipanggil juga keberkatan, mengambil barakah daripada kesan baginda Nabi Muhammad SAW. Macam tu juga dengan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Biasa saja kita jumpa mengambil keberkatan daripada orang soleh. Mengambil keberkatan. Kalau pun Nabi SAW dah wafat,
maka mereka cari juga kebaikan-kebaikan yang ada pada orang-orang yang soleh. Tapi mengambil keberkatan dengan syarat, sekali lagi, akidah tu kena betul. Dia jadi sama macam yang Sayyidina Umar bila cium Hajar al-Aswad, dia kata apa? Engkau adalah batu yang tak bagi manfaat, tak bagi mudarat. Kalau aku tak nampak Nabi cium, maka aku takkan cium. Menunjukkan akidah kena betul. Jadi kalau akidah betul, tak ada masalah. Keberkatan dan sebagainya itu pun kena akidah yang betul. Iaitu mengambil barakah sebab berharap manfaat daripada Allah Ta'ala. Sebab orang ni Allah Ta'ala cinta kepada dia. Aku nak kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selesailah. Ada orang dia minum air daripada bekas ustaz minum. Ustaz yang mengajar hadis, kuliah hadis. Kuliah hadis kan baca hadis. Ustaz mengajar hadis, dia minum. Ni cerita betul. Kawan saya cerita ni, dia mengajar hadis. Saya bukan bidang hadis, saya bidang fiqh. Ustaz tu di bidang hadis. Dia mengajar, lepas tu habis kuliah, ada seorang pakcik datang, dia minum. Ambil, minum. Minta izin lah, Ustaz, saya nak minum Ustaz. Dia pun kata, Ustaz, pakcik tak payahlah. Saya dah minum dah tu. Taklah, saya minum sebab Ustaz dah minum tadi. Dia pun, pakcik nak minum buat apa? Dia pun kata, Ustaz mengajar hadis tadi. Jadi, dia kata, Ustaz, saya nak cerita ke Ustaz satu kisah. Dia kata, saya ni dah kena cuci buah pinggang, dia kata. Saya kena cuci buah pinggang asalnya. Doktor cakap bukanlah dah nak kena macam tu lah. Maknanya buah pinggang tu dah bermasalah. Jadi dia kata, saya ambil lah ubat doktor, betul lah saya ambil ubat doktor. Tapi saya cuba untuk minum daripada semua kuliah hadis. Dia kata semua kuliah hadis yang ada ustaz-ustaz mengajar hadis, saya akan minum, dia kata. Saya minum, dia kata, dan terbukti. Dia kata alhamdulillah. Saya jumpa doktor kata alhamdulillah, pakcik tak payah dialisis. Pakcik punya buah pinggang okey. Mungkin ubat tu kesan betul lah, Allah alam kan. Tapi ini keyakinan pakcik tu, saya bukan suruh tuan-tuan buat. Saya nak ceritanya, pakcik tu buat macam tu. Jadi dia kata oleh kerana tu, dia kata sampai sekarang saya tak tinggal benda ni. Saya kata ada saja kuliah hadis, saya akan minum daripada cawan yang ustaz tu mengajar. Ada keberkatan barakah itu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya betul, sudahlah. Yang mendatangkan kebaikan siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang datangkan kebaikan, bukan ustaz tu. Yang mendatangkan kebaikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ustaz tu pula menjadi perantara sebab dia menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesailah. Macam orang cerita pasal minum air dibacakan Fatihah, baca Quran 30 juzuk semua, kan ada orang buat main dan sebagainya. Kita jawab, kita kata yang penting kepercayaan orang tu betul. Selesai. Kata keberkatan daripada bacaan Al-Quran, ada kebaikan daripada bacaan Al-Quran, silalah. Dengan keyakinan pada Allah SWT. Jangan kita bandingkan pula, tak, Quran itu untuk dibaca, bukan untuk diminum airnya. Iya, bukannya maknanya dia tak baca Quran. Kalau dia tak baca, suruhlah dia baca. Bukan kita kaitkan dengan minum air itu. Kita dah cerita dua topik yang berbeza masalahnya. Okay? Antara contohnya budak tu kita nak suruh dia gosok gigi pagi-pagi dengan suruh dia bersiap pakai baju pergi sekolah. Bukan kita kata pergi pagi-pagi pakai baju sekolah lah. Tak, gosok gigi. Tak, pakai baju sekolah. Taklah, buatlah dua-dua. Apa masalahnya? Kenapa kita nak bergaduh benda yang berbeza? Lainlah kalau antara dia pakai baju sekolah dengan dia pakai baju sukan ataupun dia pakai baju main. Itu bolehlah kita bandingkan. Antara dia baca Quran dengan dia baca komik, tentulah baca Quran jauh lebih baik. Tapi bila ni baca Quran, ni minum air yang telah dibacakan Al-Quran, maka kalau dia punya akidah dia betul, bukan air yang bagi manfaat, tetapi Allah yang bagi manfaat. Mudah-mudahan ada kebaikan apabila orang yang baca Quran pada air itu, maka mudah-mudahan ada kebaikan. Selesailah. Saya tak payah dengar cerita-cerita profesor Jepun yang tak betul dan tidak, yang katanya pun khurafat juga, yang kata kononnya molekul apa benda tah. Jadi dia cek dekat bila dia bacakan Quran ke apa, bacakan zikir, sebut benda-benda baik, bukan zikir, sebut benda baik, nanti benda tu jadi berkilat lah, apa benda lah. Tapi lepas tu bila cek-cek katanya profesor tu pun katanya fake juga. Wallahu a'lam. Tak payah pakai benda tu, ambil je kepercayaan dalam akidah, selesai. Baca Fatihah, minum, mudah-mudahan ada kebaikan, begitu je. Tapi ada orang menipu, jangan pakai itu je lah masalahnya. Orang mempergunakan benda tu, itu jadi isu kan. Jual air, dibacakan 30 juzuk yang paling baru sekali,
Dibacakan 30 juzuk dan sunan sitah, dia kata. Sunan sitah ni maksudnya tuan-tuan, semua kitab-kitab hadis yang 6 tu, yang paling besar tu, dibacakan. Kata biar betul siapa yang baca semua kitab tu. Kan? Ini menipu. Ini orang panggil scammer air. Kan? Dia ambil air tak mana-mana, dia nak jual, dia pun sebut, oh ni dah dibacakan Quran 30 juzuk apa semua. Yang tu janganlah pakai. Ya? Tapi bukan sampai kita menolak terus kebaikan-kebaikan yang ada. Dengan yang penting akidah kita betul. Bulan Safar bila datang, kita dengar ada orang yang mengajarkan doa tertentu, silakan nak baca doa dengan keyakinan Allah Ta'ala, selesai. Kita yang tak percaya kata bulan Safar ni ada apa-apa, langsung tak ada masalah, kan, selesai, sebab memang tak ada apa-apa dah. Dalam pengalaman hidup kita pun tak pernah kena apa-apa pun bulan Safar, kan? Sebab ada orang Arab sampai sekarang, hari Rabu terakhir bulan Safar dia tak akan duduk dekat rumah. Kepercayaan dia, rumah tu akan roboh. Tapi dah beratus-ratus tahun tak roboh juga rumah bulan Safar tu. Rumah dia orang beratus tahun tu kan. Rumah yang daripada tanah liat semua tu tak pernah roboh pun. Tapi dia masih percaya lagi. Hari Rabu terakhir rumah akan roboh. Jadi hari Rabu terakhir semua duduk kat luar. Semua duduk kat luar. Kalau ulama ajar balik semula ke rumah, oi dah kenapa nak balik kan, roboh rumah macam mana? Jadi apa para ulama buat? Ajar daripada mereka, korang doa. Doa, sebab ingat yang merobohkan rumah tu bukan bulan Safar. Kalau nak roboh juga tu Allah yang robohkan. Jadi minta pada Allah Ta'ala. Allah yang bagi manfaat, Allah jugalah yang boleh menghalang mudarat daripada kena pada korang. Jadi duduk sama ni kat padang, jangan duduk saja kat padang. Duduk kat padang ramai-ramai, berdoa pada Allah SWT. Minta supaya Allah Ta'ala selamatkan daripada keburukan-keburukan yang ada. Itu cara para ulama ajar. Bukan terus, korang semua dah melakukan syirik. Tak. Terus ajar apa yang lebih baik untuk dia orang buat. Betulkan akidah dia orang. Kan? Itu cara para ulama dalam berdakwah. Jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk malam ini. Dah pukul 9:03 pun. Jadi sebenarnya ada lagi berkaitan dengan apa namanya ni, dengan berkaitan dengan kebaikan, keberkatan dan sebagainya, tapi cukup setakat itu dan mudah-mudahan kita terus belajar dan terus belajar insya-Allah. Jadi kita pun tak ada senang nak menghukum orang lain dan kita sama-sama betulkan akidah kita, dan mudah-mudahan dengan akidah yang betul, keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala matikan kita dalam keadaan hati yang benar-benar sejahtera dan kita dimasukkan ke dalam syurga dengan jiwa yang mutmainnah. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكثر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتنا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.